Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Para wanita, para isteri, para ibu ayah. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang hadir. Masya Allah. Waalaikumsalam Cik Atia, Putri Suzana, Fazira, Aisyah, dekat IG Syir Wahid Kasarimas, Aisyah Paris, Nur Syam Nasrun, Haris Shah Haris, Tok Fan, Rahimah Imran, Rohani Mamat. Okey, subhanallah. Alhamdulillah sihat. Apa khabar semua? Apa khabar? Boleh nyatakan anda berada di mana? Jelas tak suara saya? Okey, jelas ya. Ini live mengejut saja, tak rancang. Tengok muka sendiri ya. Tak rancang, tak apa. Terus bincang, teruslah buat live sekejap sebelum cuti panjang. Saat depan ni cuti panjang juga, balik kampung apa semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Nalin Shah, Narima Jalali, Farah Tajuddin, subhanallah. Aisyah, Syuhaida, Nisa, Saudara Ahmad. Okey. Masya Allah, saya bersiaran di rumah. Macam-macam. Tengok kan belakang rumah saya, belakang saya ni. Wallpaper, atas wallpaper, bawah ni macam getah. Ni baru je dekor-dekor ni. Taklah dekor apa kan, asal jadi je lah. Sebelum ni lain, sebab anak saya banyak anak kecil. Bila cat kosong, memang selalu conteng. Jadi bila letak benda macam ni, conteng pun boleh lap. Asal yang mudah lah nak mengurus rumah tangga kan, nak mengurus anak-anak. Nampak serabut kan? Ada orang nampak serabut tu banyak-banyak. Kan atas bawah lain, bawah lain. Sebab pergi kedai apa? Pergi kedai DIY, pergi apa, mana yang ada. Ada tu stok tak cukup. Jadi mana yang boleh tampal lah. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat sekalian. InsyaAllah live santai ini hanya sekejap, lebih kurang dalam 30 minit. Kena percaya kali ini betul-betul 30 minit. Sebab 11.30 saya ada program live dengan tertutup dengan satu grup. Jadi subhanallah, muslimin muslimat sekalian, pada pagi yang barakah ni, lebih kurang ada dalam 1,000 ni. Lepas tu kemudian ada juga di Instagram ni. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, saya suka ni. Sebenarnya saya nak soal jawab. Ustazah, saya dari Kuala Terengganu. Kampung Negeri Ustazah. Betul, orang kita. Ustazah nampak ceria. Terima kasih. Memang dah. Kalau live, memang kena ceria. Tak boleh nak nangis-nangis, nak sedih. Kalau nangis sedih sebelum lak-lak cepat-cepat, kena ceria lalu. Okey, ada yang tanya ni, GRM Seri Kembangan Aisyah. Dia tanya, Ustazah, macam mana Ustazah handle anak-anak yang masih kecil? Subhanallah. Okey, kita buat soal jawab ya. Saya akan pick up, saya akan ambil beberapa soalan yang terpilih yang sempat saya jawab. Memang selalu juga orang tanya. Sebab saya ada 7 orang anak. Alhamdulillah, itu nikmat, satu anugerah dan juga satu ujian. Tapi ujian tu lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Takut, bimbang. Kemudian kepada yang belum dapat anak, bersangka baik dengan Allah, tenang dengan takdir Allah buat masa ini. InsyaAllah ada takdir Allah yang lebih indah akan datang. Maksudnya kita hanya mampu untuk menikmati saat ini kan. Jadi jangan disebabkan perkara yang belum kita dapat, kita tidak boleh menikmati saat yang kita ada sekarang. Sama jugalah dengan yang belum kahwin, yang belum ada suami. Jadi, jangan kerana ada sesuatu yang kita inginkan, belum kita dapat, kita telah menghalang diri kita daripada menikmati nikmat yang Allah sedang berikan pada saat ini. Allahu Akbar. Jadi, kalau orang tanya macam mana Ustazah uruskan anak, ni kan nampak macam tenang, relax kan? Tapi 5 minit sebelum live, 10 minit sebelum tu memang kelang kabut. Ini kawasan live, memanglah nampak cantik kemas. Kalau saya pusing rumah saya ni,
Semua ada. Mainan penuh situ, ada basikal ada situ. Saya tak boleh pusing lah ni. Memang tak jadi orang nak jadikan contoh nanti. Tapi tak adalah kotor, tak adalah bersepah sangat. Tetapi saya juga memberi kebebasan kepada anak-anak. Maksudnya kadang-kadang dia orang nak main-main, nak sepah-sepah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, saya ada anak yang kecil umur 10 bulan, ada yang 2 tahun lebih, ada yang 6 tahun, ada darjah 2, sampailah yang besar tu tingkatan 2. Pertama, dalam menguruskan anak-anak, paling penting adalah disiplin kita menguruskan diri kita. Nombor 1 yang itulah. Disiplin kita menguruskan diri kita. Bermula daripada bangun pagi sampailah kita tidur balik. Sebab itu sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kita sebenarnya boleh jadi lebih baik, lebih berjaya, mungkin lebih kaya, kalau istilah kaya lah. Kita boleh buat apa yang impian kita nak buat. Ada orang impian nak menulis, ada orang impian nak ada rumah sekian, ada kereta sekian, ada impian-impian sekian. Lepas tu formulanya banyak. Orang share pasal tip menyimpan ini. Tapi masalah kita satu je, kita tak ada disiplin. Masya Allah, disiplin. Sebab itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling disiplin, sangat menjaga masa, sangat menguruskan tentang urusan keluarga, pandai urus keluarga, urus negara dan sebagainya. Jadi disiplin tu mestilah bermula daripada seawal pagi. Lagi awal kita bangun, lagilah kita boleh menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak dengan baik. Masya Allah. Okey. Bila orang tanya Ustazah, ada orang tanya Ustazah garang tak dengan anak-anak? Sebab itu ada orang pernah tanya anak saya sendiri, Umi garang tak? Lepas tu anak sulung saya jawab, tak boleh buka aib seorang ibu. Dia jawab macam tu. Nampak tak? Nampak dah bagus dah jawapan dia tu. Tapi subhanallah, saya kata okey, terima kasihlah Atika jawab macam tu. Maksudnya mungkinlah antara dua lagi. Dia kata tak baik cerita pasal Umi, tak baik buka aib ibu sendiri. Mungkin ada benda lah tu. Ya, ada ketikanya kita tidak mampu mengawal emosi kita. Kita terlebih marah, kita tinggikan suara, kita garang. Tetapi ada cara untuk kita counter balik kan. Kita mohon maaf, kita ucap terima kasih penghargaan sebab dia sabar dengan kita dan dia maafkan kita, insya-Allah. Subhanallah. Ada orang tanya, ada ustazah yang ada anak-anak kecil lagi. Itu kena buat tajuk khas tu. Okey, subhanallah. Macam-macam soalan ni pasal darah. Ya, terima kasih. Macam mana nak jiwa yang tenang? Okey, subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah, macam mana nak dapat jiwa yang tenang? Okey, saya share macam ni. Dalam hidup kita, mengurus an-nizam, mengurus. Kan biasa kita dengar, kebatilan yang tersusun, yang disiplin, boleh mengalahkan kebenaran yang tidak ada disiplin. Subhanallah. Ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita uruskan, nanti yang lain akan terurus. Yang pertama, kita menguruskan ibadah. Akidah ialah, akidah akan datang dengan ini. Menguruskan waktu solat pada awal waktu. Menguruskan waktu solat awal waktu, automatik kita akan bangun awal sebelum subuh. Subhanallah. Apatah lagi kalau kita nak mengurus waktu solat sunat. Contohnya sunat tahajud. Subhanallah. Kemudian mengurus ibadah ni termasuk dalam mengurus zikir. Termasuk juga dalam mengurus zikir, mengurus solat, mengurus apa lagi? Mengurus sedekah, apa lagi ibadah? Mengurus puasa, subhanallah. Mengurus zikir, contohnya. Bila kita menguruskan ibadah kita dengan baik, kita tak sedar ya bagaimana kehidupan kita akan terurus. Masya Allah. Sebab apabila kita mengaturkan kehidupan kita untuk ibadah ni, ibadah khusus. Yang saya masukkan ibadah khusus, kita sebenarnya kita sedang mengaturkan masa kita dengan Allah. Allah yang alim, yang maha mengetahui. Allah yang hakim, yang maha bijak. Allah ya basir, yang maha melihat. Allah ya bari, yang maha mengaturkan, mengurus. Allah ya razak, yang maha memberi rizki. Allah ya ghani, yang maha kaya, yang mughni, yang memberi kekayaan. Allah ya rahman, ya rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah ya wadud, yang maha cinta. Kenapa saya sebut nama-nama Allah? Allah ya mu'min, yang maha memberi ketenangan. Apabila kita mengurus ibadah kita, ibadah ahli keluarga, ibadah anak, Allahu Akbar, kita di kalangan ahli zikir. Masya Allah, Allahu Akbar. Ahli zikir ini,
Apa ni? Semalam Ustazah. Okey. Ahli zikir adalah golongan yang Allah sentiasa beri pertolongan. Ya Allah akan beri perhatian. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut, "Fazkuruni", maka ingatkanlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingatimu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Sebutlah, ingatlah kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu." Orang yang sentiasa diingat Allah adalah orang yang diberi perhatian oleh Allah. Kadang-kadang memanglah orang share formula mengurus anak, formula mengurus emosi, formula mengurus kewangan, formula tarik rezeki. Banyak sangat formula, tuan-tuan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian. Masya Allah. Tetapi saya bukan menidakkan formula-formula tersebut. Tetapi percayalah, dengan kita menguruskan ibadah, maksudnya ibadah khusus yang disebutkan tadi, contohnya seminggu sekali wajib sedekah ataupun setiap hari wajib sedekah. Setiap hari selepas solat nak amalkan zikir apa. Cuba tengok, lepas 3 hari, lepas 5 hari, lepas seminggu, kehidupan kita akan berubah secara total. Kehidupan kita pasti akan berubah. Tadi orang tanya, Ustazah, macam mana nak tenang? Nak tenang bukan dengan syarat tak ada masalah. Nak tenang, itu juga dijawab oleh Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya saja dengan kamu berzikir, mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Okey. Bila sebut pasal zikir, saya nak terang, nak berkongsi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan zikir. Para alim ulama dari sudut bahasa menyebutkan zikir, perkataan zakara, huruf za, huruf ka, huruf kaf, huruf ra tu, zakara, zikir tu bermaksud dua. Ini dari sudut bahasa Arab. Zakara, zikir tu maksudnya dua. Yang pertama maksudnya sebut. Yang kedua maksudnya ingat. Masya Allah. Sebut, macam kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian maksud yang kedua ialah ingat. Bila dah sebut pada lidah. Ingat di mana? Ingat itu di mana? Pada akal ke, pada fikiran ke, pada hati? Ingat tu pada hati. Subhanallah. Dan alim ulama membahagikan zikir kepada 3. Masya Allah. Alim ulama membagikan zikir kepada 3. Bolehlah ya share supaya lebih ramai boleh dengar. Ni sekejap saja 12 suku kita akan berhenti. Ulama bahagikan kepada 3. Pertama, az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah. Zikirlah apa pun muslimin muslimat sekalian. Kalau kita nak bincang zikir paling afdal, ya itu jelas Nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal kalimah la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan doa yang paling afdal apa dia? Doa apa? Kalimah alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, selawat, baca Quran, bismillah, auzubillah, semua itu zikir. Itu zikir pada lidah. Apa maksud zikir pada hati pula? Zikir pada hati, ini pembahagian zikir tadi, ulama bagikan zikir pada 3. Pertama zikir pada lidah, kemudian yang kedua zikir pada hati. Pada hati ni berfikir. Berfikir pun adalah zikir. Muhasabah diri pun zikir. Fikir tentang nak buat apa ni, esok ni nak masak apa ni. Okey, walaupun kita fikir nak masak apa, tetapi memasak itu salah satu daripada tanggungjawab kita sebagai seorang ibu. Okey, suami fikir tentang apa? Tentang cari rezeki. Apa pun perbuatan. Okey, satu definisi yang alim ulama berikan yang saya rasa sangat mudah untuk kita tenang dengan definisi tersebut. Ulama ni sebut zikir adalah apa jua perbuatan manusia dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah, dia sedang berzikir kepada Allah. Masya Allah. Kita keluar cari rezeki, kita mengemas rumah, kita masak, kita ngajar anak, tengok anak buat kerja sekolah. Semua itu dalam ruang lingkup perintah Allah. Allah memerintahkan ibu ayah mendidik anak, bagi ilmu, bagi pengajaran. Allah perintahkan, Nabi Muhammad juga memerintahkan supaya orang lelaki keluar cari rezeki sihat. Dalam ruang lingkup menjaga batasan syariat. Apa pun yang kita buat, itu petandanya kita ingat perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah. Kita di kalangan orang ahli zikir. Orang yang sentiasa zikir. Maksudnya ingat Allah. Ingat dengan hati juga membawa maksud menuntut ilmu. Subhanallah. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu melewati taman syurga, farta'u, Nabi kata singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Perhatikan jawapan Rasulullah.
Nabi jawab, qala. Nabi menjawab, hilaquz zikri. Apa dia? Halaqah zikir. Halaqah ni macam perhimpunan ataupun pertemuan, bulatan. Halaqah ni maksud dia bulatan. Zikir, bulatan zikir. Di zaman Rasulullah, zikir tidak dilakukan seumpama hari ini. Maksudnya beramai-ramai. Tapi tidak salah untuk kita lakukannya. Jadi, para sahabat mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini, hilaku zikri ialah majlis ilmu. Sebab itu, bila kita hadir majlis ilmu, kita sedang berzikir sebenarnya. Sebab kita sedang mengisi hati kita untuk mendengar tentang agama, tentang ilmu, tentang mengenal Allah, tentang menguruskan hidup. Apa-apa ilmu yang bermanfaat, sebenarnya kita sedang berada di majlis zikir. Masya Allah. Seumpama saat ini, kita sedang melakukan zikir. Zikir dengan apa? Zikir dengan hati. Iaitu mengisi hati kita dengan ilmu. Namun, muslimin-muslimat sekalian, ada tingkatan zikir yang mana tingkatannya adalah wajib. Zikir pada lidah sunat, dituntut sangat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sekian-sekian. Masya Allah. Kemudian, zikir dengan hati juga bukanlah jadi wajib, tapi sangat bagus. Menuntut ilmu, sekian-sekian. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Tapi tingkatan zikir yang ketiga ini, zikir ni wajib. Yang ulama sebut tadi, zikir pertama dengan lidah, bil lisan. Zikir yang kedua bil qalb, dengan hati. Zikir yang ketiga ialah bil jawarih, dengan anggota badan. Ini wajib. Maksudnya, contohnya ialah, maksud zikir dengan perbuatan ialah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah zikir dengan perbuatan. Contohnya begini. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita masuk majlis ilmu, lepas tu kita belajar tentang apa? Tentang solat. Jadi untuk membuktikan yang kita belajar zikir dengan hati tu, mendirikan solat. Itu wajib. Masya Allah. Ketika kita sedang solat, daripada awal sampai akhir, kita sedang zikir ketiga-tiga. Sebab itu ada dalam solat ada 3 rukun kan? Yang pertama rukun qauli, sebut Allahu Akbar, wajib, kena keluar tu. Lepas tu zikir biqalbi dalam solat. Niat itu zikir dengan hati. Niat, khusyuk, mendatangkan maksud ketika solat. Kemudian yang ketiga, zikir bijawarih dengan perbuatan. Perbuatan berdiri, rukuk, sujud, subhanallah. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, subhanallah. Allah sebut dalam firman-Nya, permulaan tu saya tak ingat. Tapi Allah berfirman, wa aqimis solah li zikri. Allah sebut, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Sebab itu gandingan tu, aqimis solah, Allah perintahkan dirikanlah solat. Li zikri, untuk mengingatiku. Jadi cara mengingat Allah ada 3 ya, tuan-tuan, perempuan, muslimin-muslimat sekalian. Dengan lidah, dengan hati dan dengan perbuatan. Jadi, jangan pula kita kata, daripada aku duduk mengemar, duduk dekor-dekor, duduk lipat kain, baik duduk berzikir. Subhanallah. Selagi mana kita melakukan perkara yang Allah suka. Allah suka tak kita buat kebersihan? Allah suka tak kita kemas rumah? Allah suka. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sendiri sebahagian daripada iman. Tapi buat mengikut syariat. Bukan membazir, bukan untuk menunjuk-nunjuk, niat jaga untuk jadikan rumahku syurgaku dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita lebih faham tentang konsep zikir dalam seharian kita. Okey, tadi kan saya sebut menguruskan ibadah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat, menguruskan ibadah, contohnya menguruskan zikir. Saya nak sebut lagi tentang hadis Nabi tentang zikir. Syira, tolong ambilkan buku tentang istighfar, ada dalam beg-beg kat situ. Okey. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu begitu banyak." Ini soalan ni kita pun nak tanya juga kadang-kadang, betul tak? Ustazah, banyak now lah ibadah tu, zikir ni, banyak sangat ibadah yang nak dibuat. Seorang sahabat Nabi datang berjumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, syariat Islam begitu banyak ya Rasulullah. Bolehkah engkau berkongsi, bolehkah engkau berikan aku satu amalan? Bolehkah engkau berikan kepada aku satu amalan yang aku boleh berpegang dengannya? Berilah aku satu amalan. Sebab banyak sangat nak buat." Lalu Nabi jawab, "Basahkanlah lidahmu dengan zikrullah." Nabi jawab begitu. Basahkanlah lidahmu dengan zikrullah. Muslimin muslimat sekalian, orang-orang soleh, para wali Allah, para Nabi, mereka tu kalau kita nampak, walaupun duduk, mereka bukan saja-saja. Mereka duduk, hati mereka berzikir.
Mereka makan, hati mereka berzikir. Mereka nampak berjalan macam biasa, lidah macam tak bergerak, tapi hati mereka berzikir. Mereka rehat tidur, tapi mereka berzikir. Mereka sedang bekerja, tapi hati mereka berzikir. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat, muslimin muslimat sekalian? Antaranya, subhanallah, Allah Akbar. Antaranya ialah kita selalu membawa hati kita dalam keadaan sedar. Kadang-kadang terdetik hati kita, Allah, astagfirullah, subhanallah dalam hati. Allah, Allah. Kalau boleh sebut pada lidah lebih baik. Tapi kadang kita takut, kita bimbang. Orang salah faham bila kita sebut-sebut selalu depan orang dan sebagainya. Sebab itu, orang-orang yang begini hatinya tenang. Walaupun dia kehilangan sesuatu, dia tetap tenang. Walaupun dia tak dapat apa yang dia nak, dia tetap tenang. Sebab hatinya sentiasa mengingati Allah. Maka dia sangat susah untuk dihinggapi penyakit apa? Riak, takabur, ujub, sum'ah, mudah kecewa dengan manusia, mudah kecewa, mudah sedih dengan hinaan orang, dengan orang tak hargai. Dia tak mudah. Sebab hatinya itu sentiasa zikrullah. Allahu Akbar. Satu lagi hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir mengingati Allah itu dengan orang yang tidak berzikir, Nabi kata, ini hadis yang sahih ya. Nabi bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingati Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingati Allah umpama seperti mayat, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya umpama orang hidup dengan mayat. Subhanallah. Ketika kita berzikir mengingati Allah, zikir apa pun yang mana mudah bagi kita. Ketika kita berzikir mengingati Allah, ketika itu kita umpama orang yang hidup. Tetapi apabila kita melupakan Allah, kita melalaikan Allah, kita tak ingat sama ada pada lidah ataupun pada hati, maka ketika itu kita umpama seperti mayat. Mayat. Mayat ni umpama orang yang mati. Tidak ada apa-apa nilai. Tak ada apa-apa upaya. Tak boleh nak buat apa-apa. Kita ni kan, sebab kita hidup sekarang saja. Nama kita, orang sebut, Masya Allah. Orang pandang, orang tengok, suara kita orang dengar. Selepas kita tak ada nyawa, nama kita pun hilang. Orang tak panggil dah. Saya nak jumpa Ustazah. Ustazah macam mana? Ustazah dah mandi belum? Ustazah dah dikapankan ke? Kalau pas saya meninggal kan. Orang tak sebut dah. Asma dah mandi ke? Asma dah meninggal? Asma dah kapan belum? Bila Asma nak dikuburkan? Tak ada. Nama kita pun kata kubur selepas kita mati. Orang masa tu orang dah mula gantikan kita jenazah macam mana? Arwah macam mana? Jenazah dah mandi ke? Jenazah solat bila? Pukul berapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu, umpama Nabi kata, orang yang berzikir mengingati Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingati Allah, umpama seperti orang yang hidup dengan mayat. Sangat jauh bezanya. Begitu jauh berbeza. Mayat tak ada tanggungjawab, tak ada apa. Tak boleh nak buat ibadah, tak ada apa dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian, Nabi SAW bersabda lagi. Subhanallah, Nabi bersabda lagi, Nabi kata begini kepada sahabat, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang lebih baik? Nabi kata, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang lebih baik daripada kamu mendermakan emas dan perak? Nabi kata, amalan yang lebih baik daripada kamu menderma emas dan perak, dan amalan yang lebih baik daripada kamu pergi ke medan perang, lalu kamu memenggal leher musuh kamu dan leher kamu juga dipenggal. Maksudnya mati syahid. Allahu Akbar. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami nak ya Rasulullah, kami nak ya Rasulullah. Apakah amalan tersebut? Syira, boleh tak? Tolong ambilkan laptop. Minta maaf. Apakah amalan tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata zikrullah, iaitu berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang nak tanya, Ustaz Ilyas pun masuk. Masya Allah, Ustaz. Mana Ustaz? Kenapa lah Ustaz dengar ceramah saya, Ustaz? Malu saya, Ustaz. Ini ceramah mengejut-ngejut je ni, Ustaz. Mana Ustaz Ilyas? Semoga Allah berkati Ustazah. Ustaz Ilyas Ismail, Masya Allah. Ustaz doakan saya, semoga Allah berkati Ustazah dan keluarga. Kembali doanya buat Ustaz Ilyas juga. InsyaAllah satu hari kita live sama-sama, Ustaz ya, insyaAllah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, saya nak share saya tak jual buku ni. Tetapi, muslimin muslimat, pernah dengar tak kitab Hisnul Muslimin? Bukan, Hisnul Muslim. Pernah dengar tak? Tulis dulu kitab ni, tapi cari lepas ni.
Kitab Hisnul Muslim. Masya Allah. Sebab kita share pasal zikir kan? Kita share pasal zikir. Kitab Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim ini adalah satu kitab kecil. Orang panggil kitab poket. Buku poket. Buku kecil sahaja. Subhanallah. Kitab Hisnul Muslim. Pernah dengar? Okey. Kitab Hisnul Muslim ni adalah satu kitab, satu buku kecil yang telah disusun oleh Dr. Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani. Dr. Said bin Ali. Subhanallah. Buku ini telah diterjemahkan di seluruh dunia. Adalah buku rujukan utama umat Islam di seluruh dunia. Dan telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa di seluruh dunia. Subhanallah. Kitab ini menyusun doa-doa dan juga zikir-zikir yang maksur daripada Nabi SAW. Di dalam kitab ini disusun doa-doa start daripada bangun tidur. Doa start daripada bangun tidur, celik mata sampai tutup mata balik. Masya Allah. Kalau saya bacakan, kalau kita tengok dia punya contoh apakah doa-doa yang terkandung. Saya baca sikit ya. Ini saya sedang menghadap isi kandungan buku ni. Contohnya bermula daripada doa, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, amalan-amalan yang sahih. Okey, contohnya bila kita tengok, startlah doa bangun tidur, doa memakai pakaian, doa pakai pakaian baru, doa melihat orang pakai pakaian baru, doa ketika menanggalkan, buka pakaian, doa masuk tanda, keluar tanda, macam-macam lah doa sekian-sekian. Contoh lagi, doa apabila membalikkan diri pada waktu malam ketika tidur. Kan ada orang terkejut tengah malam, tak tahu nak buat apa, balik badan kiri kanan, doa apa? Doa apabila terganggu dan terkejut ketika tidur atau rasa kesepian. Ini ramai ni orang terkejut tengah malam rasa kesepian. Tengok suami duduk berdengkur, berkeruh, kejut pun tak bangun. Isi tak boleh tidur, kesepian. Masya Allah. Walaupun ada orang sebelah kan. Ada doa apabila terganggu dan terkejut ketika tidur ataupun rasa kesepian. Masya Allah. Lagi doa kunut, solat witir, doa. Yang ke-40, doa bagi mereka yang was-was dalam beriman. Doa apabila takutkan musuh. Doa ke atas musuh. Doa ketika takutkan kezaliman pemerintah. Doa untuk menghilangkan penyakit was-was. Doa supaya dapat membayar hutang. Doa untuk memudahkan sebarang urusan. Tengok lagi ni. Doa untuk mengusir syaitan. Doa ketika ditimpa sesuatu yang tidak disukai. Doa perlindungan untuk anak-anak. Ucapan tahniah kepada orang yang mendapat anak. Doa ketika ditimpa musibah. Banyaklah. Dalam kitab ini menyusun lebih kurang dalam 132 doa. Nama kitabnya adalah Hisnul Muhsin. Subhanallah. Hisnul Muslim. Maksudnya adalah benteng ataupun pendinding bagi orang Islam. Saya kira kitab kecil ini, cuba cari dalam internet, boleh beli online, tak mahal pun harga buku dia. Ada yang jual bawah RM10, ada yang jual RM15 ke bawah. Boleh cari. Saya tak jual kitab ni, tapi saya nak cadangkan, saya nak kongsi dengan muslimin-muslimat sekalian satu buku himpunan doa-doa yang lengkap daripada bangun tidur sampai tidur semula, yang mana datangnya daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita boleh amalkan. Jadi dalam hidup seharian kita, umpamanya kita sentiasa berzikir dengan Allah, bercakap dengan Allah, meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga mudah-mudahan dengan itu urusan kita akan dipermudahkan. Okey, dan saya nak tutup tentang bab zikir tadi tu. Ada soalan ke nak tanya? Download je. Ada yang kata download je dekat Play Store. Pandai ni Download je kat Play Store. Betul. Memang ada dekat Play Store. Lepas tu PDF pun ada. Masya Allah. E-book pun ada. Yang beli e-book. Ada yang kata biasa tengok Ustazah Tok saya punya. Buku tu maksud dia senjata mukmin ataupun pendinding orang mukmin ataupun perisai orang mukmin. Maksud dia Hisnul Muslim tadi tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi seterusnya saya nak share pasal istighfar ni. Ada masa minta maaf lebih pula setengah jam. Pernah dengar tak kisah Imam Hasan Al-Basri? Satu hari ada seorang lelaki datang bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, "Wahai Syekh,
Aku menanam, aku ada kebun tetapi sekarang musim kemarau ya wahai Syekh. Apakah amalan yang boleh dibuat? Apa yang patut aku buat supaya hujan turun? Musim kemarau hujan tak turun. Lalu Imam Hasan Al-Basri pun jawab. Imam Hasan Al-Basri jawab, banyakkanlah istighfar. Masya Allah. Kemudian datang orang kedua pula mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri ni? At-tabi'in. At-tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ni adalah seorang alim ulama, ahli sufi, wali Allah yang sempat berjumpa dengan sahabat Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Subhanallah. Jadi Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, banyakkan istighfar. Datang orang kedua pula mengadu. Wahai Imam, wahai Syekh, aku dah lama bernikah tapi belum ada anak, wahai Syekh. Lalu Syekh pun jawab, banyakkan istighfar. Kemudian orang ketiga pula jawab. Bukan jawab, bertanya. Wahai Syekh, saya diuji dengan miskin, papa kedana, fakir miskin, selalu meminta-minta, berusaha. Subhanallah. Kemudian apa jawapan Imam Hasan Basri? Banyakkan istighfar. Sama juga. Begitu juga dengan orang yang keempat. Adalah yang mengadu-ngadu lagi masalah-masalah yang lain. Masya Allah. Lalu Imam Hasan Basri tetap menjawab dengan perbanyakkanlah istighfar. Kenapa? Apabila dia tanya, kenapa wahai Syekh semuanya kamu jawab dengan istighfar? Lalu Syekh Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri menjawab dengan membacakan firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Ini firman Allah ya. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Apa janji Allah di dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12? Muslimin muslimat boleh cek. Allah perintahkan supaya beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pertama, bila kita banyak istighfar, kita diampunkan oleh Allah. Dan itulah sebab utama sebenarnya kenapa hidup kita rasa sempit, susah, sedih, duka cita. Kerana semua itu asbab dosa kita. Sebab itu istighfar ini perlu sentiasa dimainkan, disebut pada lidah. Allahu Akbar. Pertama, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Allah tunggu je hamba Dia minta ampun. Allah Maha Pengampun. Tapi dengan syarat kita perlu minta ampun. Dan syarat yang Allah berikan bukannya pengampunan tu perlu ambil wuduk, menghadap kiblat dengan keadaan yang susah segini. Tak. Hanya di hujung lidah saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi dengan hati rasa menyesal. Allah sebut apa? Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi tadi ada seorang lelaki bertanya pada Imam Hasan Al-Basri, kemarau. Wahai Syekh, wahai Imam, aku menanam tanaman aku tak ada hasil sebab musim kemarau. Lalu Syekh jawab apa? Istighfarlah banyak-banyak. Kerana Allah menjawab, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Kan ada yang mengadu, hidup susah, miskin, sekian-sekian. Bagaimana Syekh? Apakah amalan yang perlu dibuat? Kata, istighfar. Kemudian Dia akan mengirimkan hujan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan memberikan kamu kurniaan anak dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Subhanallah, Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah saya sebenarnya nak buat satu perkongsian khas berkenaan dengan istighfar. Ada satu buku yang sangat bagus, Rahsia dan Keajaiban Istighfar. Rahsia dan Keajaiban Istighfar. Masya Allah. Buku ini walaupun nampak kecil sahaja, tapi ia bermula dengan kaedah istighfar yang betul dan beberapa pilihan istighfar. Istighfar dia ada banyak tingkatan dia. Kan ada sedu istighfar, ada istighfar sekian, ada istighfar paling ringkas sekian-sekian. Subhanallah. Dan dalam buku ini juga ada perbincangan ulama. Kedudukan orang yang beristighfar tapi lalai. Contoh kita lah, puan-puan, mak-mak. Saya pun sama, istighfar tapi marah. Astaghfirullah, ni kenapa rumah bersepah sangat ni? Itu istighfar dalam lalai tu. Sepatutnya orang istighfar dia tenang. Astaghfirullah.
Aku mohon ampun ya Allah. Anakku buat panggil macam ni, dosa-dosaku ya Allah. Terus melihatkan, reflect pada diri sendiri. Ada juga orang kan, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia istighfar tu tak ada pun sampai hati tapi pada lidah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lama tak dengar dah. Bunyi Allah, Allah, Allah saja. Masya Allah. Jadi para ahli ulama menyebutkan bagaimana keadaan orang yang beristighfar lalai. Ataupun orang yang beristighfar tapi tetap buat maksiat. Lepas istighfar buat lagi. Istighfar buat lagi. Istighfar buat lagi. Jadi dalam buku ini menjelaskan sangat indah. Subhanallah, saya nak bacalah sikit. Nanti kita akan buat tajuk khas tentang istighfar. Tengok, bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Adakah berguna istighfar jika terus berbuat dosa? Berguna tak istighfar jika terus berbuat dosa? Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak jawab soalan ini. Imam Al-Ghazali berkata. Masya Allah. Imam Al-Ghazali berkata, istighfar dengan lidah juga merupakan suatu kebaikan. Kerana gerakan lidah beristighfar lebih baik daripada ia melakukan ghibah, mengumpat ataupun berkata-kata yang tidak ada manfaat. Ia juga lebih penting daripada sekadar diam. Maksudnya walaupun istighfar tapi dalam keadaan lalai lebih baik daripada diam ataupun lebih baik daripada melakukan maksiat. Ia istighfar. Kepentingan itu akan nampak jika dibandingkan dengan diam itu. Namun ia akan nampak kurang nilainya jika dibandingkan dengan amal hati. Maksudnya orang yang zikir istighfar dengan lidah saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi fikirannya duduk fikir nak masak apa. Fikirannya duduk fikir nak dekor apa. Astagfirullah, astagfirullah. Dia kan pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mata duduk jegir-jegir dekat anak. Astagfirullah, astagfirullah. Contoh. Astagfirullah, astagfirullah. Jeling dekat suami. Contoh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fikiran fikir benda lain. Fikir masalah. Maksudnya keadaan lalai. Imam Al-Ghazali sebut namun ia kurang. Ia akan kurang nilainya jika dibandingkan dengan istighfar dengan amal hati. Oleh kerana itu ada orang yang berkata kepada syekhnya Abu Usman Al-Maghribi seperti berikut. Ada orang mengadu kepada seorang ulama iaitu Abu Usman Al-Maghribi seperti berikut. Lidahku sibuk berzikir dan membaca Al-Quran, namun hatiku lalai. Dia mengadu. Bagaimana wahai syekh? Aku baca Quran, aku berzikir tapi hatiku lalai. Mendengar hal itu, Abu Usman menjawab, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia menggerakkan salah satu anggota badanmu untuk melakukan kebaikan. Teruskanlah lidahmu untuk berzikir. Jangan gunakan untuk keburukan ataupun berkata yang tidak berguna. Subhanallah. Maksud ni Syekh ni jawab kepada persoalan salah seorang anak muridnya. Wahai Syekh, aku zikir, aku baca Quran tapi hatiku tetap lalai. Lalu Syekh ni jawab, bersyukurlah kamu kepada Allah kerana Allah telah menggerakkan salah satu anggota badanmu, apa dia lidah, untuk menyebut nama Allah. Mudah-mudahan dengan itu, kamu akan mampu selepas itu mengingati Allah juga dengan hati. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebenarnya itulah saya tak boleh nak jawab soalan tu kan. Soalan banyak tapi tak boleh nak jawab ringkas-ringkas. Kesimpulan saya kalau orang tanya tadi, Ustazah macam mana menguruskan anak-anak kecil dengan dalam masa yang sama. Kalau saya tunjukkan sikit gambar ni kan, boleh saya share ya, saya pusing sikit. Ni apa ni? Oh, gambar ni. Boleh tolong tak? Kejap dik. Ni. Subhanallah. Kita angkat tinggi sikit. Saya rasa kena pegang dah lah. Boleh pegang. Cabut pegang. Pegang sebab kita dah nak habis. Okey, boleh tak tunjuk atas sikit? Tunjukkan macam ni. Macam ni. Subhanallah. Nampak tak rumah tu bersepah? Kena kontrol. Sana sepah sikit. Okey, subhanallah. Saya sebenarnya sedang sign autograph. Ada 300 buah buku. Okey, Masya Allah. Adalah tulis, kejap tulisan lawa, kejap tulisan tak lawa. Bila dah banyak tu kan, saya minta maaf lah. Kalau sampai pada tuan-tuan puan-puan buku ni dalam keadaan tulisan tu kurang cantik. Tapi sebenarnya tulisan saya cantik jugalah. Okey. Tapi kadang-kadang bila dah banyak tu kan jadi bertukar tulisan. Buku ni Alhamdulillah ini buku kulit tebal. Dah sampai. Ini kulit tebal. Masya Allah. Mungkin ada yang tanya pasal buku ni. Ini saya eksklusif yang kulit tebal. Dan saya cuba memenuhi permintaan yang order melalui Ustazah Asma saja untuk sign autograf. Subhanallah. Ada 3 buku. Ada 4 buku kan? 1, 2. Okey. Jadi duduk sign autograf ni lah sekarang ni.
Sambil sayang-sayang autograf tu, yang anak saya yang kecil namanya Fatimah tu kan. Namanya Fatimah tu, duduklah dekat kaki. Masya Allah. Tariklah, masuk dalam kain. Menangis, bergila-gila macam tu lah. Maksudnya dalam keadaan kita kelang kabut, kita nak uruskan banyak perkara. Betul kan? Nak uruskan itu, nak uruskan ini. Masa tengah sains tu lah ingat. Kejap lagi nak masak, ingat nak buat itu, nak buat ini. Terlalu banyak urusan untuk kita selesaikan. Namun subhanallah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, seperti mana yang kita share tadi. Kalau orang tanya macam mana nak buat banyak benda dan satu masa nak urus itu, urus ini. Kalau orang tanya saya kata saya pun tak tahu macam mana. Saya pun tak ada tip yang khusus. Tetapi yang saya selalu share dalam ceramah, saya percaya, bukan saya kata saya kuat zikir tak. Orang yang selalu zikrullah, orang yang merutinkan zikir. Maksudnya zikir ini bila kita nak istiqamah, kita kena paksa. Tak ada cara lain, memang paksa. Kadang paksa tu sampai tertidur-tidur tu kan. Sampai baring-baring. Sebab itu Allah sebut di dalam Quran. Ingatlah Allah, berzikirlah mengingati Allah. Ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu baring. Ya, kadang-kadang nak kata, Umi zikir sampai baring. Tak apalah, Umi tak larat. Pokoknya Umi zikir. Sebab kadang-kadang kita suruh dia duduk elok-elok, zikir. Sebab itu, dalam bab zikir, kadang-kadang memang ada kalanya kita dalam keadaan khusyuk, nikmat manis. Ada kalanya dalam keadaan kita berat, dalam keadaan kita berbaring, keadaan kita memaksa diri. Masya Allah. Saya tak pasti tuan-tuan puan-puan macam mana lakukan amalan zikir dalam keluarga dengan anak-anak. Tapi sekurang-kurangnya setiap kali lepas solat, wajib dengan zikir Fatimah. Wajib dengan zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Kalau kami cuba amalkan setiap kali lepas solat, ada 6 zikir. 6 zikir. Mula-mula macam payah, lama-lama mudah. Bahkan anak-anak pula akan ingatkan. Umi, kita belum zikir lagi, Umi. Belum zikir lagi. Okey. Zikir, 6 zikir tu, mula-mula start dengan Astaghfirullah. Kemudian La ilaha illallah, semua 33 kali. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian zikir Fatimah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap kali selepas solat, jangan tinggalkan zikir ni. Tapi lepas subuh dengan lepas asar, kami biasanya terus baca Al-Maksurat. Lepas subuh, baca lepas asar, maksurat jangan tinggal muslimin-muslimat sekalian. Cari maksurat. Itu pun boleh Google, itu pun boleh download, itu pun ada apps maksurat tu. Baca pagi dan petang. Sebab dalam maksurat itu telah disusun amalan zikir dan juga doa-doa yang merangkumi keperluan hidup kita. Nak bebas hutang, nak hidup tenang, nak selamat daripada syirik, nak ampunan Allah. Ada zikir-zikir doa yang terkandung dalam maksurat. Maksudnya, lepas subuh dengan lepas asar terus baca maksurat. 3 waktu yang lain, amalkanlah 6 zikir tu. Kalau orang tanya Ustazah nak amal zikir apa? Ya, pertamanya Astaghfirullah 33 kali. La ilaha illallah 33 kali. Kemudian selawat 33 kali. Selawat pendek saja biasanya. Kalau saya istighfar pun, kami anak-anak, istighfar paling pendek. Sebenarnya istighfar ada tingkatan dia, nanti kita akan share. Ada istighfar yang mana yang kita selalu sebut yang panjang sikit tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kedudukan istighfar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa jua dosa yang kamu lakukan pasti akan diampunkan Allah. Ada lagi istighfar yang lain. Masya Allah, dah 12.30, minta maaf. Ada 11.30, masa dah habis. Maksudnya, istighfar dulu, lepas tu la ilaha illallah, selawat 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Kata Ustazah, saya tak larat lah 33, rasa tak terbuat. Terpulang nak zikir berapa kali. Kalau nak start 10, semuanya 10-10, tak ada masalah. Ustazah banyak sangat, saya nak start dengan istighfar saja. Tak ada masalah, buatlah apa yang mengikut kemampuan, tetapi yang penting adalah istiqamah. Apabila kita menguruskan hidup kita, mengurus ibadah, mengurus zikir, kita akan lihat kehidupan kita akan diuruskan oleh Allah. Sebab tu orang tanya, Ustazah ada tips ke? Ustazah ada buat jadual? Saya akan jawab, sebenarnya hidup saya kadang-kadang huru-hara, kadang okey. Maksudnya buat je. Tetapi Alhamdulillah ada saja pertolongan Allah. Orang kata, Ustazah macam mana anak-anak boleh duduk diam? Ni Ustazah tengah live, anak duduk kat mana? Anak duduk dalam bilik. Ayah dia jaga 7 orang tu. Duduk dalam bilik sebab kalau dia orang tua memang huru-hara lah. Contoh kat kedai makan. Kadang orang tengok, elok je anak-anak duduk. Sebab itu saya sebut tadi. Apabila kita menguruskan hidup kita dengan zikir, Allah akan bantu menguruskan hidup kita. Percayalah.
Allah akan bantu menguruskan perniagaan kita. Allah akan bantu dalam kita menguruskan anak-anak, dalam kita menguruskan apa-apa jua apa yang kita buat seharian. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak bermanfaat walaupun tanpa dirancang. Terima kasih kepada penonton di page, ada lebih kurang 2,300 penonton juga di Instagram. Masya Allah. Kalau kita boleh pusing kot sini, okey sikit. Okey. Ini buku yang sedang di-sign autograph. Masya Allah. Ini yang berkulit tebal. Ada orang tanya, Ustazah, sekarang tak gaji. Kalau saya order, nanti masuk gaji 24 hari bulan, dalam 24 hari bulan, 25 kan gaji kan. Saya kata insya-Allah ada lagi. Memang 2,000 set untuk set eksklusif yang ada 4 kulit tebal ni dan ada percuma satu buku dengan ada dalam kotak gift box yang sangat cantik. 2,000 set dah habis buat masa ni. Jadi kita dalam proses untuk cetak semula set eksklusif ini. Jadi siapa yang order nanti tunggu gaji pun boleh, jangan bimbang. Sama juga tawaran bila 4 buku tu dapat harga murah. Tak apa, tunggu gaji. Saya faham ramai orang nak balik kampung, ramai orang nak guna duit, jadi tak apa. Jadi biasanya kalau saya live, tengok suasana live, tapi jangan nampakkan tu ya. Ada benda nak kena sorok tu. Nampak tu nanti tu. Kena cepat tu. Nak start dah. Okey, biasa saya akan, tak payahlah, kat sini je lah. Okey. Macam-macam lah Ustazah ni. Macam tu lah dah kelang kabut. Okey, muslimin-muslimat, saya ucap terima kasih. InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam perkongsian seterusnya. Saya ada temu janji dalam 11.30 sebenarnya. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini Allah berkati. Tanda-tanda ilmu kita diberkati oleh Allah. Kita mampu beramal. InsyaAllah jadikanlah kita ni di kalangan ahli zikir. Sentiasa mengingati Allah, al-mustaghfirin, di kalangan orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita semua akan bersatu. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.